Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, selamat datang untuk kelas fizik. Okey, kelas fizik bagi 4 STEM. Okey, kamu dah naik ke menengah atas. Sebelum ni kamu berada di menengah rendah. Okey, menengah rendah. Jadi dah sekarang tingkatan 4 menengah atas lah. Jadi cikgu adalah, nama Cikgu Muhammad Irwan bin Idris. Okey, Cikgu Muhammad Irwan bin Idris yang akan ajar ataupun berkongsi berkenaan dengan subjek fizik. Subjek fizik. Jadi sedia maklum sebelum ni fizik memang tak ada lah. Jadi bila naik tingkatan tingkatan 4 ni dia ada fizik, kimia, bio, mat. Daripada sains mat dia pecah. Sains dia pecah pada 3, kimia, fizik dan biologi. Jadi untuk cikgu bahagian fizik. Untuk cikgu bahagian fizik. Jadi untuk fizik, ini adalah kelas yang pertama. Cuma malangnya kita kelas secara online, PDPR. Kelas secara online PDPR. Jadi sebelum kita mula, cikgu akan kita akan tengok dulu fizik ni. Ada berapa bab apa semua. Kalau ikutkan buku teks yang diberikan ni lah. Siapa yang dah dapat, dapatlah. Buku teks. Ni buku teks fizik lah. Kalau ikutkan muka surat ni ada 290 muka surat. 290 muka surat. Buku teks. Sepatutnya kamu dapat buku teks. Siapa yang belum dapat, boleh rujuk buku teks digital ataupun soft copy yang kamu boleh download. Siapa guna handphone, tak boleh nak tengok lah sebab pada masa sama nak tengok Google Meet lagi. Jadi kita pergi kepada kita tengok subjek fizik ni. Kita tengok subjek fizik ni. Jadi fizik ni sebelum ni adalah pecahan daripada subjek sains. Sebelum ni maksudnya tingkatan 1, 2 dan 3. Sebelum ni adalah subjek sains. Subjek sains. Jadi fizik ni terdiri daripada kita ada sebenarnya untuk tingkatan 4. Untuk tingkatan 4 ni ada 6 bab. 6 bab. 6. Dalam 6 ni sebenarnya dipecahkan daripada 4 tema. Jadi tema ni dia ada 4. Jadi tema 1, tema 2, tema 3, tema yang keempat. Jadi kita ada 4 tema. Jadi setiap tema ni dia adalah pecahan-pecahan bab. Jadi tema yang pertama ni asas fizik. Basic. Asas fizik. Iaitu satu bab saja bawah tema ni. Satu bab iaitu pengukuran. Pengukuran. Itu bab yang pertama. Tema yang kedua iaitu berkenaan dengan mekanik. Newton. Ada 2 bab iaitu daya dan gerakan 1 dan kegravitian. Tema yang ketiga iaitu Hubble. Ada 1 bab saja iaitu bab Hubble. Tema yang keempat gelombang cahaya dan optik. Kita ada 2 bab iaitu bab gelombang dan cahaya dan optik. Jadi keseluruhan kita ada 6 bab. Semua ni kita ada 6. 6 bab yang kita akan belajar. Jadi sebenarnya dalam fizik ni sebenarnya kamu dah belajar dalam sains. Jadi bukannya bila masuk tingkatan 4 ni banyak benda baru, keseluruhan benda baru. Tak semua benda baru. Semua dah jumpa dalam sains. Tetapi apa yang kamu belajar dalam sains, fizik ni dia detailkan lagi. Dia perincikan lagi berkenaan satu persatu apa yang kamu dah belajar dalam sains. Jadi ingat sains ni sebenarnya dipecahkan. Bila masuk tingkatan 4, sains dipecahkan kepada fizik, kimia dan bio. Jadi apa yang kita nak belajar dalam fizik ni? Apa nak belajar dalam fizik ni?
Jadi fizik ni kita sebenarnya belajar iaitu berkenaan dengan jirim. Jirim ni objek yang kita boleh nampak. Yang pertama nampak dengan mata kasar ataupun dengan mata halus ataupun dengan mikroskop. Itu yang kita tak nampak pun ada juga. Okay? Contohnya atom. Kita tak nampak atom. Okay? Kita tak nampak atom tapi kita belajar juga berkenaan dengan itu. Jadi fizik ni dia sebenarnya kajian mengenai jirim ataupun tenaga serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Jadi apa yang berlaku di sekeliling kita ni sebenarnya boleh dihuraikan dengan fizik, kimia dan bio. Apa yang berlaku di sekeliling kita boleh dihuraikan dalam fizik, kimia dan bio. Jadi kita tengok saja sekeliling kita fenomena, jadi kita boleh tahu, oh rupanya macam ni. Oh rupanya macam ni terjadi. Jadi apa yang cikgu cerita tu sebenarnya adalah itu yang kita kaitkan sebagai konsep. Jadi dalam fizik ni, dalam fizik, jadi dalam fizik ni kita panggil konsep. Konsep ataupun kita boleh sebagai teori. Contoh, contoh dekat rumah. Contoh kita nak makan fries, mak kita goreng fries. Nak makan fries kita pun kata nak sos cili. Kemudian kita pun ambil lah sos cili botol, kita pun tuang. Bila kita tuang, sos cili ni dia pekat. Dia pekat. Bila kita nak tuang sos cili tu, contoh, contoh kita ada botol sos cili besar sikit lah. Sos cili kita nak tuang. Bila nak tuang macam tu tak boleh, tak jatuh. Jadi kita goncang. Bila kita goncang saja, kita goncang saja, sos tu baru jatuh dalam mangkuk kita. Dalam mangkuk kita. Sebenarnya proses yang berlaku sos daripada botol nak keluar tu sebenarnya kita boleh huraikan dalam fizik. Itu kita panggil konsep fizik. Jadi konsep fizik nanti kita akan jumpa yang berkaitan dengan tu, yang pertama yang kita boleh huraikan macam mana sos tu boleh keluar iaitu prinsip momentum, konsep momentum, teori momentum. Lepas tu inersia. Inersia. Inersia sama. Konsep yang mana kita boleh keluarkan sos tu daripada botol. Inersia. Itu yang pertama. Jadi apa yang berlaku tu kita boleh huraikan. Boleh huraikan dalam fizik. Contoh inersia nak faham lagi? Kita naik bas. Sekarang dah tak biasa naik bas kan. Naik kereta. Naik kereta. Ayah kita atau mak kita naik kereta. Dalam kita mak ayah kita bawa kereta, tiba-tiba brek mengejut. Kita pun ke hadapan. Lepas tu ke belakang balik. Ke depan balik, ke belakang. Kalau macam tu sebenarnya kita boleh huraikan dengan konsep fizik. Sama juga iaitu prinsip inersia. Konsep inersia. Jadi fizik ni dia terangkan bagaimana perkara itu, fenomena itu terjadi. Itu maksud cikgu. Jadi dalam fizik ni kita ada konsep. Jadi sebenarnya kita nak faham sesuatu konsep, sesuatu teori. Ini konsep dan teori macam mana cikgu nak faham. Jadi macam mana nak faham, kita kena kaitkan. Kita kena kaitkan dengan sekeliling kita. Dengan sekeliling kita. Contoh botol, contoh kita naik kereta, kenapa tiba-tiba kita ke depan. Jadi setiap apa yang belajar cuba kaitkan, relatekan dengan kehidupan, sekeliling kehidupan kita. Kejadian, fenomena, ataupun sesuatu benda tu terjadi. Kaitkan dengan sekeliling kita. Barulah kita boleh faham konsep dan teori. Bukan setakat faham, kita boleh ingat. Yang penting sekarang kita nak ingat sesuatu benda ni, kita nak ingat. Kita nak relatekan sesuatu benda tu, kita nak ingat. Bukannya contoh matematik kita belajar, cara nak ingat kena banyakkan exercise baru kita boleh ingat. Jadi apabila konsep dengan teori ni kita dah belajar, kita dah belajar. Dalam fizik ni nanti kamu akan jumpa, apa yang kamu jumpa iaitu formula. Formula ni sebenarnya, dia gabungkan matematik dengan konsep. Konsep yang kita belajar ni,
kita boleh kira. Fizik ni suatu benda kita tengok dan kita boleh kira. Kita boleh cari nilai dia. Okay? Jadi formula ni sebenarnya adalah gabungan matematik yang kamu belajar dalam matematik tingkatan 3. Okay? Algebra, perkali, apa semua tu sebenarnya kamu akan jumpa. Okay? Akan jumpa balik teori, okay, yang kita kaitkan dengan konsep dan kita keluarkan formula. Okay, contoh. Cikgu bagi contoh yang kamu dah jumpa sebenarnya dalam sains. Okay, contoh W. W sama dengan mg. Ini adalah satu formula. Kita tengok huruf saja, huruf. Okay, tetapi dalam huruf ni, perkali ni, okay, W ni adalah berat. Okay, ni sebenarnya formula berat, weight. Okay, berat. Berat ni adalah contoh daya, okay, yang mana sesuatu objek di atas muka bumi, ni kotak contohnya, mengalami daya. Dalam fizik ni dia detail lah. Okay, mengalami daya, yang mana daya tu adalah arah daya tu ke bawah. Ke bawah ni ke tarikan bumi. Tarikan graviti bumi ke arah permukaan bumi. Ni ke bawah kan. Jadi fizik ni dia huraikan, okay, W sama dengan mg. Bila kita kata berat kita, sebenarnya berat tu adalah tarikan disebabkan oleh graviti, iaitu jisim. M ni mass, dalam bahasa Inggeris dia mass. Jadi ini adalah jisim. Okay, jisim. G ni adalah graviti. Graviti. Jadi jisim, contoh berat kita, contoh jisim kita 50 kilogram. Okay, graviti tingkatan ni dia tengok kira berapa graviti 9.8 9.81 ataupun kita ambil 10. Nilai graviti ni adalah constant. Maksudnya dia tak berubah. Nilai dia tetap. Jadi berat, okay, jadi weight ni, W ni berat. Formula berat. Jadi berat, kita dah kata berat kamu berapa? Sebenarnya berat tu dalam fizik dia adalah Newton. Kilogram ni jisim. Jadi kita ambil ni jisim 50. Jadi yang ini pengiraan melalui kaedah matematik 50. Mg ni M darab G. Okay, M darab G. G sama ada ni atau ni. Jadi cikgu ambil mudah 10 lah. Supaya senang nak kira. Jadi 50 darab 10 adalah 500. Okay, 500. Bukan setakat macam tu. Tetapi Newton. Dia ada unit. Ini kita panggil unit. Sekejap lagi kita tengok ni. Bila kita masuk bab 1. Okay, jadi apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini. Okay. Dalam fizik, contohnya cerita konsep berkenaan berat. Okay, bila kita kait dengan konsep, bila konsep ni kita boleh cari nilai. Okay, cari nilai iaitu menggunakan formula. Kita cerita dan kita nilai. Contohnya ni berat 500 Newton. Ada nilai dan ada unit. Okay, bila fizik kita cerita macam ini, kita boleh bezakan yang mana lebih berat, okay, yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Sebab apa? Sebab kita boleh kira dan ada nilai yang kita boleh nampak. Okay, jadi fizik ni kita belajar konsep. Daripada situ kita belajar formula. Sebenarnya apabila daripada formula tu, okay, daripada formula tu, dia memang ada pengiraan lah. Okay, kita pergi kepada pengiraan. Okay, pengiraan. Pengiraan nanti kita akan detail sebab peperiksaan, pengiraan, jawapan, okay, jawapan pengiraan, jawapan dalam fizik ni markah akan dapat kalau contohnya contoh ni pengiraan cari berat, contoh kamu letak 500, letak macam ni saja. Markah tak ada markah kalau 500. Tapi kalau jawab 500 Newton baru dapat markah. 1 markah. Kenapa? Sebab dalam fizik pengiraan mesti jawapan dia mesti ada magnitude, iaitu mesti ada nombor, mesti ada nilai dan ada unit. Yang belakang ni kita panggil unit. U-N-I-T. Unit. Mesti ada nilai. Dalam fizik kita panggil nilai ni magnitude. Dan ada unit. Dua-dua ni mesti bersama-sama baru dapat markah. Okay. Ada juga dalam fizik ni, nilai ni dia tak ada unit. Dia tak ada ni, benda belakang ni, dia tak ada. Contohnya indeks biasan, okay. Dia tak ada. Dia tak ada unit.
Okay, jadi tak banyak. Tapi sebenarnya kebanyakan dalam fizik nilai mesti ada unit. Unit yang betul, bukan unit yang salah. Contoh 500 kilogram. Salah tak dapat markah lah. Okay, tak dapat markah. Biasanya soalan pengiraan dalam peperiksaan kita bagi 2 markah. Paling sikit 2 markah. Pengiraan macam ni, ringkas macam ni adalah 2 markah. Okay, 2 markah. Okay. Jadi fizik tadi kita belajar konsep teori, formula dan pengiraan. Jadi macam mana kita nak lebih faham dalam fizik ni sebenarnya kena kaitkan konsep ni dengan sekeliling kita. Dengan sekeliling kita. Bila kita belajar satu konsep baru, satu hukum baru, satu teori baru, kaitkan dengan sekeliling kita. Benda yang ada depan mata yang kita boleh tengok dan kita boleh relatekan dia, kaitkan dia. Itu baru kita boleh faham dan kita boleh ingat. Bila benda ni kita dah kuasai, bila teori ni kadang-kadang dibuktikan dengan formula. Formula dia ada ni. Ada perkali, ada gabungan matematik. Digabung lah. Nak pindah-pindah kaedah matematik. Pengiraan ni akan masuk kaedah matematik. Yang kamu belajar dalam matematik. Jadi dia ada formula. Bila ada formula, ada pengiraan. Bila ada pengiraan, mesti ada jawapan. Jawapan mesti ada unit. Ada magnitude dan unit. Macam mana nak bagi ingat formula dengan pengiraan? Sama juga dengan kaedah matematik. Bila ada formula pengiraan, macam mana nak faham? Mesti banyak buat soalan yang berkenaan dengan pengiraan. Mesti buat banyak soalan. Banyak soalan berkenaan dengan formula dan pengiraan. InsyaAllah kamu boleh menguasai formula. Konsep tadi cikgu kata kaitkan dengan sekeliling kita. Kaitkan dengan sekeliling kita. Jadi apa lagi yang kita nak belajar dalam fizik ni? Satu lagi kita nak dalam buku teks ni ada banyak. Dalam buku teks ni banyak. Kebanyakan apa yang ada fenomena di sekeliling kita dihuraikan dalam fizik. Setakat ini ada soalan tak? Ada soalan tak? 31 orang. Cikgu rekod ni. Kelas hari ni nanti cikgu upload dekat YouTube lah. Cikgu upload YouTube. Nanti cikgu bagi link lah. Bagi siapa yang nak ulang kaji. Oh, rupanya tak nampak lah. Sekejap Cikgu duduk conteng-conteng tak nampak. Tak nampak. Cikgu pindahkan kamera Ustaz. Tadi tu tak nampak. Tak nampak. Ada soalan tak Ustaz? Boleh buka mic kalau ada soalan ataupun dekat ruangan chatting, chat tu. Boleh tanya dekat situ. Ada soalan tak berkenaan dengan apa yang nak belajar ni dalam fizik ni? Sekejap. Mic. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Sekarang kita akan masuk bab 1. Bab yang pertama. Bab yang pertama, siapa yang dah dapat buku teks, boleh rujuk buku teks. Buka buku teks. Bermula dengan buka surat 1 tu sebenarnya itu berkaitan dengan tema. Dia beritahu tema iaitu asas fizik. Dia ada gambar gambar roket ataupun gambar kapal angkasa. Yang kedua iaitu muka surat kedua dan ketiga tu adalah iaitu bab yang pertama. Bab yang pertama ada informasi. Kejap Sekejap
Balas mesej-mesej ni. Okey. Okey. Kita pergi kepada bab yang pertama. Okey, bab yang pertama. Jadi sebenarnya cikgu ringkaskan daripada buku teks ni, cikgu ringkaskan, cikgu masukkan dalam bahan ni. Okey, ringkaskan dan cikgu pergi kira fokus lah. Okey, fokus. Okey, jadi kita pergi bab yang pertama. Bab yang pertama ni iaitu berkaitan dengan pengukuran. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 4 hingga 9 lah untuk subtopik kuantiti fizik. Yang kita nak pergi hari ni iaitu kuantiti fizik. Okey, subtopik daripada bab yang pertama, okey, kuantiti fizik. Kalau tengok dalam buku teks ni, subtopik dia ada dua, kuantiti fizik dengan penyiasatan saintifik dalam bab yang pertama. Jadi sebenarnya bab yang pertama ni kita boleh habis satu masa yang ni dan satu masa seterusnya. Dua kelas dah boleh habis untuk dua subtopik. Jadi untuk bab yang satu ni sebenarnya asas saja. Okey, basic iaitu pengukuran. Dah jumpa, kamu dah belajar dalam sains. Okey, jadi ni kita nak tengok. Kita nak tengok apa iaitu kuantiti fizik. Okey, kuantiti fizik. Okey, jadi kuantiti fizik. Hasil pengukuran suatu kuantiti fizik. Hasil pengukuran. Contoh kita ambil pembaris, kita ukur. Okey, kita ukur panjang buku, tebal buku. Okey, contoh hasil pengukuran suatu kuantiti fizik, hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama dengan unit dia. Magnitude dengan unit dia. Jadi kuantiti fizik, apa yang dimaksudkan dengan kuantiti fizik? Contohnya panjang. Ini adalah kuantiti fizik. Jadi ini adalah satu kuantiti fizik. Dalam contoh tadi cikgu kata berat. Berat. Jadi berat ni pun adalah kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Jadi kuantiti fizik ni sebenarnya kita boleh kira. Kuantiti fizik ni perkataan tu, perkataan berat, panjang tu perkataan lah kan. Perkataan. Jadi perkataan ataupun kita dalam istilah kita panggil kuantiti yang boleh dikira. Bila sebut kuantiti ni, benda boleh dikira. Jadi bila dikira, mesti ada nombor. Ini nombor yang kita panggil nilai lah. Nilai. Dalam matematik kita panggil nilai. Dalam fizik kita panggil magnitude. Magnitude dan unit mesti bersama-sama. Jadi kuantiti fizik mesti ada magnitude. Mesti ada magnitude. Bersama-sama cikgu letak tambah lah. Dengan unit. Jadi permakahan dalam peperiksaan pun sama. Benda ni mesti bersama-sama baru dapat satu markah untuk magnitude ataupun nilai yang tepat. Tepat ataupun perpuluhan tu tak ada masalah lah. Jadi pengiraan dalam fizik ni dapat markah bila ada nilai dengan unit bersama-sama. Jadi magnitude dengan unit ni akan memberi nilai bagi suatu kuantiti fizik. Jadi ada banyak kuantiti fizik, ada banyak. Kita nak cari arus, kita nak cari berat, kita nak cari panjang, kita nak cari isi padu. Ini dalam fizik yang dah belajar dalam sains sebenarnya. Kita nak cari daya. Itu banyak kuantiti fizik. Jadi yang pertama kita jumpa iaitu kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Ni yang pertama. Yang kedua kita tengok kuantiti unit. Kita pergi kepada unit. Kita pecahan ni unit. Unit ni kita tengok unit pula. Tengok nota yang kat bawah ni. Pembaris. Pembaris. Pada pembaris tu ada unit. Unit tu yang dia tulis kat sini. Ni kita panggil unit lah. Unit cm. Inci. cm inci itu unit. Jadi dekat pembaris tu, kamu dapat lihat unit dalam sentimeter dan inci. Sentimeter dan inci.
Jadi sentimeter ni ialah contoh unit metrik. Okey, manakala inci tu unit imperial. Okey, unit imperial. Okey, kalau kita rujuk buku teks, okey, rujuk buku teks iaitu ni muka surat cikgu ambil daripada muka surat 5. Okey, muka surat 5. Okey. Jadi pada muka surat 5 ni sebenarnya ada lagi pernyataan. Dia kata pada masa sekarang ni sebenarnya kita lebih biasa menggunakan unit metrik. Okey, kita lebih biasa guna unit metrik. Ni unit metrik. Kita biasa guna unit metrik. Unit metrik. Okey, unit metrik. Unit imperial ni jarang kita guna. Biasanya orang lama-lama tengok tempat lah. Okey. Contoh, okey. Contoh lain unit imperial yang kita jarang guna lah. Okey. Contohnya geleng. Okey, nak beli minyak 1 geleng. Kita tak guna lah sekarang. Nak beli minyak kalau dekat stesen minyak, kita guna liter. Okey. Liter, unit metrik. Kita guna liter. Okey. Tapi orang dulu biasanya geleng. Okey, geleng. Lepas tu jarak. Contohnya jarak kita dengan sekolah dengan rumah kita guna meter ataupun kilometer. Okey, meter, kilometer. Tapi kalau unit imperial, salah satunya batu. Kita tak guna batu. Kalau meter motor, pada motosikal dengan kereta, kalau tengok dekat situ dia ada kilometer per jam. Okey, kilometer per jam. Kalau dekat tempat lain ada, kalau dekat overseas dia guna batu. Batu per jam. Batu per jam. Kita sekarang tak guna batu unit imperial kita tak guna. Kita guna kilometer. Satu batu bersamaan lebih kurang 1/3 1.4 kilometer. Okey, bersamaan dengan satu batu. Okey, unit imperial. Okey, kaki, ela, kaki tak guna. Okey, sama lah ni pengiraan biasa guna sentimeter. Okey, sentimeter, meter. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kaki tak guna. Tapi kalau biasa orang buat rumah ni, kaki ni biasalah kita guna unit imperial. Siapa yang biasa rumah, contoh rumah 20 darab 70 kaki. Okey, unit itu unit imperial. Jadi kita ada dua unit iaitu unit metrik. Ini yang kita biasa guna. Yang kedua, okey, unit imperial. Ini sebenarnya unit tradisional. Okay, unit tradisional ataupun unit yang digunakan oleh sesuatu tempat, sesuatu kawasan. Dia daripada dulu guna yang tu saja. Sebab orang dulu, setiap negara ni dia ada cara nak kira sesuatu benda tu. Jadi dia cipta. Okay, jadi itu unit imperial. Jadi bila masuk metrik ni, yang diselaraskan satu dunia. Okay, satu dunia kita selaraskan supaya boleh guna unit tu, semua satu dunia boleh faham. Okay, unit imperial ni tak semua boleh faham. Okay, kalau zaman cikgu dulu dia guna cupak, okay, dia guna cupak, dia satu bekas kan, bekas besi tu nak beli satu cupak, dua cupak, itu unit imperial, unit tradisional, sesuatu kawasan. Sekarang dia dah tak gunalah unit imperial. Biasa kita timbang kilo. Nak beli rambutan 1 kilo, beli buah kilogram, beli buah durian 5 kilo, dia guna kilogram. Kilogram unit metrik. Unit yang difahami ataupun yang dipersetujui di seluruh negara. Semua boleh faham. Okey. Jadi untuk yang ini kita jumpa, okey, untuk page ini kita jumpa iaitu pertama kuantiti fizik, iaitu contoh mana kuantiti fizik tu kita boleh kira. Bila kita kira, kita akan dapat jawapan yang mana jawapan tu mesti ada magnitude dengan unit bersama-sama. Kemudian daripada unit ni ada banyak pula iaitu unit metrik dengan imperial. Unit metrik yang kita biasa guna, okay, imperial ni unit tradisional, unit lama-lama mengikut kawasan-kawasan tertentu. Okay, kawasan-kawasan tertentu. Dan kita biasa guna jugalah. Ada juga guna, biasa orang buat rumah kan. Rumah kaki, guna kaki. Dia jaranglah guna meter. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup. Okay. Jadi, okay. Kita pergi kepada page seterusnya iaitu kuantiti asas. Asas ni kita faham ni basic. Asas ni basic. Okay. Kuantiti asas.
okay, dan kuantiti terbitan. Perkataan asas ni basic. Terbitan ni terbit. Terbitan ni macam dia beranak. Okay, beranak. Istilah kasar kita, istilah pasar kita, beranak. Satu benda beranak keluar benda lain. Contohnya ayam, dia bertelur kan. Dia keluar telur. Daripada ayam tu keluar telur. Okay, jadi dalam fizik ni, dia ada satu kuantiti, jadi satu kuantiti tu dia boleh terbit jadi kuantiti lain. Kuantiti asal adalah kuantiti asas. Okay. Lepas tu daripada kuantiti asas dia terbit ataupun keluar daripada kuantiti itu ataupun bergabung, itu kuantiti terbitan. Okay, terbitan. Okay, jadi untuk seterusnya kita pergi rujuk pada kuantiti. Okay, kuantiti asas ni kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan. Maksudnya dia yang utama, dialah yang pertama daripada kuantiti fizik yang lain. Tak boleh terbit lah. Maksudnya dia yang pertama, tak ada yang sebelumnya. Okay. Jadi ini adalah kuantiti asas. Okay, kuantiti asas. Ini saja. Jadi nak hafal, nak ingat, ingat yang ini. Okay, yang pertama panjang. Okay, panjang. Sini dekat sini dalam buku teks ni, kuantiti asas ni unit SI. Unit SI. Tadi unit ampere, apa cikgu ni unit SI pula. Unit SI. Unit S.I. Okey, unit SI. Jadi unit SI ni adalah unit yang dipersetujui. Sebenarnya bila dalam fizik ni, dalam sains ni, dia ada kita pengguna, lebih pada pengguna. Okay, saintis dia ada perkumpulan saintis, dia berkumpul, dia buat mesyuarat. Okay, untuk kita selaraskan satu dunia ni bumi kan, satu dunia, penggunaan unit supaya satu dunia boleh, bila keluarkan satu benda nilai, satu dunia boleh faham, satu dunia boleh tahu. Okay, jadi dalam kaedah unit, dalam kaedah unit ni, SI ni sebenarnya unit yang diseragamkan, yang dipersetujui seluruh, digunakan untuk seluruh dunia. Okay, contoh meter. Kalau kita pergi Amerika, bila kita sebut meter, dia orang faham meter. Okay, bila sebut kilogram, dia orang faham. Contoh meter kan. Kalau unit ampere, unit kawasan, contohnya satu depa. Kita biasa orang Melayu terkenal dulu satu depa, satu hasta. Okay, satu hasta kan, daripada hujung sini sampai hujung siku sehingga hujung jari, satu hasta. Okay, satu hasta, satu depa. Kalau kita pergi ke negara lain, dia orang tak faham unit tu, unit ampere, unit tradisional, tak faham. Jadi persetujuan digunakan untuk setiap unit bagi kuantiti ni. Okay, dia kita panggil unit SI, keseragaman. Jadi bila keseragaman, meter, kilogram, saat, kelvin, ampere, kandela, mol, satu dunia boleh faham. Sebab unit ni dah dipersetujui, okay, dan digunakan di satu dunia. Itu maksud unit SI. Okay, unit SI. Ada juga unit ni sebenarnya unit biasa negara-negara yang mana yang saintis-saintis dulu lah kan. Dia jumpa suatu benda, dia nak bezakan, jadi dia adalah keluar unit-unit. Jadi setiap benda ni sebenarnya ada ceritanya masing-masing. Jadi dia sekarang ni kita cuba fokus, okay, kita cuba fokus kepada benda ni, okay, kuantiti asas. Okay, jadi kuantiti asas kita tengok dekat sini, yang pertama panjang. Okay, panjang satu. Yang kedua jisim, yang ketiga masa. Okay. Okay, yang keempat suhu termodinamik. Suhu termodinamik. Okay, ini simbol ni, simbol. Simbol ni juga digunakan, okay, ni. Simbol ni biasanya digunakan juga dalam formula, okay. Arus elektrik. Arus elektrik. Ni benda yang kita akan belajar ni. Keamatan berluminosity. Berluminosity. Okay. Ini keamatan ni tak lux. Ni sebenarnya kita dalam fizik ni tak jumpa nanti. Ni baru. Silibus buku teks yang lama tak ada ni. Tak ada yang ni. Kuantiti bahan. Yang ketujuh. Mol. Ini dalam kimia. Okay. Dalam fizik ni yang kita belajar tingkatan 4-5 tak ada. Sama juga keamatan 6-7 ni tak ada. Tak jumpa nanti.
kita tak akan belajar. Okay, tak akan belajar dalam tingkatan 4, tingkatan 5 tak belajar. Kuantiti bahan ni biasanya belajar dalam kimia biasa jumpalah mol-mol ni. Okay, yang kita belajar 1 hingga 6. Jadi ni adalah kuantiti asas. Ingat yang ini, ingat. Okay, yang ni dalam soalan biasa tanya. Okay, ingat yang ni. Okay, unit SI dia ni iaitu setiap kuantiti asas, kuantiti fizik ni mesti ada magnitude, mesti ada unit, mesti ada magnitude nilai dan ada unit. Jadi ni unit asas, unit asas. Okay, unit asas ni dalam pengiraan mesti guna unit ni. Okay, panjang meter. Okay, kita tak guna cm, kita tak guna cm, kita tak guna inci. Okay, jadi meter. GSM kita guna kilogram. Okay, kilogram. Dalam pengiraan, contoh dalam pengiraan. Contohnya contohnya W tadilah, senang. W sama dengan mg. GSM. Okay, GSM. GSM ni kita kalau soalan tu dia bagi GSM sama dengan 500 gram dalam soalan. Bila nak masuk dalam pengiraan, kita kena tukar kepada unit SI. Ni kilogram ni, dia tak guna gram. Unit SI dia guna kilogram. Jadi bila sebut GSM saja, kalau soalan bagi 500 gram, kena tukar dulu kepada kg. Jadi 0.5 kg. Baru boleh masuk dalam formula 0.5 darab dengan 10. 10 ni graviti. Okay, 10 graviti. 0.5. Kalau masuk 500 salah. Okay, sebab unit dia adalah kilogram. Unit asas, unit SI dia adalah kilogram. Itu cikgu nak kaitkan dengan yang kamu akan jumpa nanti. Okay, masa saat. Sama juga masa. Dalam soalan kadang-kadang dia bagi masa dalam jam. Jadi kena tukar dulu kepada saat, baru masuk dalam formula pengiraan. Okay, suhu Kelvin. Okay, untuk suhu ni special sikit. Suhu ni dia ada dua. Okay, suhu. Jadi suhu nanti kamu akan jumpa satu darjah Celsius lah yang biasa gunakan. Darjah Celsius. Yang kedua Kelvin. Jadi dua-dua ni boleh kita guna, bukan boleh guna, boleh pilih. Kedua-dua ni, okay, penggunaan dia adalah tengok formula. Dia ada formula tu, kita kena guna Kelvin. Kita kena tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Okay, nanti pada bab haba nanti akan jumpa. Okay, suhu. Dalam bab haba juga kita guna darjah Celsius je, kita tak guna Kelvin. Jadi suhu ni dia special, kita ada dua, darjah Celsius dengan Kelvin. Okay, arus ampere. Ini ampere dah tak ada benda lain dah, dia ampere je. Okay, dalam soalan juga, biasanya ampere ni kita boleh jumpa. Ampere ni kita boleh jumpa MA. Huruf, dia simbol dia macam ni. M ni sebenarnya mili. Okay, miliampere. Miliampere. Jadi kena tukar dulu kepada ampere. Mili ni darab 10 kuasa 2. Okay, 10 kuasa negatif 2. Okay. Kandela, kita tak jumpa dalam fizik ni, kita tak jumpa kandela dengan mol, tak jumpa. Okay, tak ada. Okay, 10-13. Okay, sekarang kita pergi kepada, okay, ada soalan tanya okay, kita pergi kepada kuantiti ni, kuantiti asas. Okay, yang ni kuantiti asas ni yang pertama, memang tak ada yang sebelumnya. Ni yang pertama, daripada yang pertama ni dia lahir. Dia beranak, kita panggil kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan ni ada banyak. Ni contoh, okay? Contoh, dia ada banyak. Dalam fizik, semua yang kita ada nanti kuantiti terbitan. Ada banyak kuantiti terbitan ataupun kuantiti ni, bila sebut kuantiti terbitan ni sebenarnya kuantiti fizik. Okay? Semua ni kuantiti fizik. Ni fizik ni, kuantiti fizik. Cuma kita bezakan kuantiti fizik ni, ini adalah asas, ini adalah terbitan. Dan terbitan ni bukan setakat ini, tetapi ada banyak lagi. Yang mana lahir daripada sini lah. Gabungan daripada sini. Jadi kita tengok contoh kuantiti terbitan. Sebahagian kecil sahaja. Okay? Dan simbol dia. Contohnya isi padu. V kita guna. Volume. Daripada bahasa Inggeris volume kan. Jadi isi padu dalam matematik panjang, darab lebar, darab tinggi. Iaitu daripada panjang. Okay? Ni. Okay, daripada panjang. Ni L ni, length. Okay, panjang. Okay, jadi unit dia adalah meter. Ini meter, dia tak ada unit. Ni formula dia, rumus.
panjang, darat lebar, darat tinggi jadi meter. Kalau unit dia nanti kita akan sini adalah meter kuasa 3. Unit ketumpatan. Okey, ketumpatan. Ketumpatan ni rumus ataupun formula jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu. Jadi jisim kilogram lah. Kilogram isi padu. Okey, ni isi padu daripada atas lah. Kalau unit dia adalah kilogram meter kuasa negatif 3. Yang ni nanti jumpa cikgu terangkan lah kenapa negatif 3 kan. Kenapa kuasa 3 ni. Halaju. Halaju adalah V. V ni adalah velocity daripada bahasa Inggeris. Velocity. Okay, velocity. Jadi velocity ni laju bahagi dengan masa. Laju bahagi dengan masa. Yang ini unit dia meter per saat. Kita panggil meter per saat sebutan dia. Okay, ataupun meter S negatif 1. S kecil S ni saat. Okay, cas. Q. Okay, Q. Cas. Jadi cas ni darat masa. Okay, ni dia darat T. Ini formula dia. Okay, formula dia. Ini adalah arus. Okay, arus darat dengan masa. Okay. Ini contoh kuantiti terbitan. Daripada ni lah. Cuma gabungan. Kalau kita tengok ni, ni adalah gabungan. Jadi rumus digunakan untuk memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas. Seterusnya menentukan unit SI dia. Ni yang cikgu tentukan unit SI dia ni. Ni unit SI dia. Okay, dia tak sebut unit tapi cikgu ni unit SI dia. Okay, unit SI dia. Okay, ada soalan? Ada satu lagi. Satu page lagi. Ni, page. Ada soalan? Tiga puluh satu orang. 31 orang. Okey, tak ada, cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni kuantiti asas, lepas tu terbit. Okey, ini bukan daripada sini, dia tak bersambung dengan sini, tapi kita fokus pada kuantiti fizik tu sendiri, kuantiti fizik. Okey, jadi kita fokus pada kuantiti. Bila sebut kuantiti, jadi kuantiti fizik. Okey, jadi kuantiti fizik ni kita boleh pecahkan pula. Tadi kuantiti fizik tadi dia ada kuantiti asas dengan terbitan. Tu kita cerita yang tu. Okey, daripada kuantiti asas dengan terbitan. Okey, asas dan terbitan. Lepas tu daripada asas terbitan tu ni luar daripada tadi, tak bersambung dengan tadi. Kuantiti fizik tu sendiri sebenarnya kita ada skala dengan vektor. Kuantiti skala dengan vektor. Okey, skala vektor. Jadi kalau kita tengok dekat sini kuantiti asas dengan terbitan ni dia ada kuantiti skala, dia ada kuantiti vektor. Okey, ni. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kuantiti skala dan vektor. Okey, ini contoh dia. Kuantiti skala, jarak, luas, panjang. Ni contoh Contoh kuantiti vektor sesarang, halaju, daya, pecutan. Okey, macam mana nak bezakan daripada buku teks? Okey, daripada buku teks. Daripada buku teks macam mana cikgu nak cikgu nak select. Okey, kita tengok yang ni. Ini adalah daripada buku teks. Okey, daripada buku teks. Okey, kuantiti skala dan kuantiti vektor. Situasi ni murid-murid sila berkumpul di tengah padang dan lari mengikut arahan saja. Arahan saya, cikgu bagi arahan. Yang pertama, okey, lari sejauh 50 meter. Jadi semua bertempiaran lari, semua lari. Ada arah sini, arah sana. Okey, kita tengok. Sini dia lari, yang ni arah sini. Okey, ini sini, sini, ini sini, sini. Okey. Yang kedua, situasi yang kedua cikgu kata, okey, lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. Jadi semua akan lari dalam satu arah sahaja. Okey, ada dua arahan yang berbeza. Okey, arahan yang pertama ni sebenarnya nak menceritakan kuantiti fizik iaitu kuantiti skala. Ini adalah skala. Skala. Okey, ini sebenarnya skala. Okey, situasi yang kedua, vektor. Apa beza dia? Vektor ni kuantiti dia ada arah. Kuantiti dia ada arah.
kuantiti ada arah. Kuantiti skala ni dia tak ada arah. Dia bebas. Okey. Kita tengok contoh tadi. Apa ni cikgu ni arah dalam macam mana kita nak tu? Okey, tengok. Cikgu ambil contoh. Okay. Masa. Masa saat tadi kan. Contohnya 50 saat. Kalau kita tulis jawapan dia macam ni je. 50 saat. Nilai positif. Dalam fizik ni dia ada positif dengan negatif. Dia tak ada nilai positif dengan negatif. Contoh cikgu ambil daya. Daya ataupun formula dia, simbol dia kita guna F. Force. Unit dia adalah Newton. Okay, daya dia ada positif dengan negatif. Okay, daya dia ada nilai. Kalau contoh cikgu dapat jawapan 50 Newton negatif 50 Newton. Daya dia ada arah. Okay, macam mana arah dia? Okay, arah dia contohnya satu objek. Kalau kita kira dia punya berat dia, W, berat dia ke bawah. Biasanya kalau kita nak cari daya paduan, okay, berat dia ini negatif 50 Newton. Negatif menunjukkan arah daya tu ke bawah. Daya ke atas pun ada juga. Sebenarnya daya ke atas pun ada daya paduan nanti. Ini kita akan belajar. Okay, contoh jumlah daya. Kita tambah. Jadi negatif ni menunjukkan arah. Contoh pecutan. Ini yang biasa. Cikgu ambil yang pecutan. 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 Dia ada nilai positif dengan negatif. Situasi pecutan ni contoh kamu naik motor daripada kosong tekan minyak dia laju. Itu pecutan. Yang kedua nyah pecutan. Istilah yang kedua, ini kalau nilai positif kita panggil pecutan. Kalau negatif ni nyah pecutan. Nyah pecutan. Okey. Nyah pecutan ni apa? Nilai negatif ni contohnya kita bawa laju tiba-tiba traffic light. Kita brake. Kelajuan kita makin berkurang. Itu situasi itu, konsep tu kita panggil nyah pecutan. Nilai dia adalah negatif. Dia beza positif dengan negatif. Jadi positif dengan negatif ni dia menunjukkan arah. Vektor. Ini kita panggil vektor ni ada arah. Itu yang membezakan kuantiti vektor dengan kuantiti skala. Skala ni isi padu, masa, laju dia tak ada arah. Okey. Laju dengan hal laju lain. Okey, walaupun unit sama meter per saat, ni meter per saat. Hal laju ni kalau negatif, kalau kereta bergerak ke depan, hal laju dia nilai dia positif. Kalau reverse, hal laju ni negatif, nilai dia. Okey, negatif, ada simbol negatif. Okey, jadi sebenarnya kita nak ingat biasanya macam ni lah. Okey, belajar graf. Okey, paksi X dengan Y. Paksi X ni sebelah sini adalah positif, sebelah sini negatif. Paksi Y pula atas adalah positif, bawah negatif. Macam itulah arah dia. Dalam fizik pun sama. Kalau bergerak ke depan, positif, bergerak ke belakang, negatif. Nilai dia. Okey? Ada soalan setakat ini berkenaan dengan kuantiti skala, kuantiti vektor. 10.23 ada 7 minit lagi. Cikgu ada kuis. Kemudian lepas kuis, cikgu nak bagi kehadiran, isi kehadiran. Ada soalan? Kelas, ada soalan setakat ini? Tak ada. Okey. Kita akan kuis. Kita akan pergi kuis ni quizzes. Okey, dalam quizzes. Okey, cikgu akan bagi link dekat ruangan chatting. Okey. Quizzes. Sekejap, cikgu nak cari link dia. Copy link. Okey. Boleh klik link dekat, cikgu dah masuk pada ruangan chatting, message. Okey. Klik dekat situ untuk masuk quiz. Ada 5 soalan. Boleh rujuk buku teks berkenaan dengan kuantiti fizik, kuantiti asas, kuantiti terbitan, kuantiti vektor, kuantiti skala. Okey, boleh masuk? Okey. Okey, masuk.
Boleh masuk. Wujud tambahan. Oh juga. Okey, setakat ni ada 18 orang. 18 orang baru masuk. Okey, mohon masuk. Siapa tak boleh bagi tahu. 18, 19 orang. Okey, 19 orang baru masuk. Masuk. Okey, 25 orang. Kita ada 4 minit lagi. Okey. Kita mula dulu Okey, cikgu akan mula, bersedia 1, 2, 3. Okey, boleh mula. Ya. Okey, cikgu bagi balik. Pergi dekat mesej. Okey, cikgu bagi balik. Dapat? Okey, boleh masuk. Okey, teruskan menjawab. Ada 29 orang yang masuk. Setakat ni kuantiti skala ni. Okey, kebanyakan soalan majoriti boleh jawab. Okey, majoriti boleh jawab. 15 orang dah selesai. Okey, yang dah selesai Yang dah selesai boleh rujuk untuk kehadiran. Kehadiran kelas. Okey. Tengok dekat mesej ada kehadiran kelas. Klik dekat situ, isi Google Form. Setakat ni 25
orang dah selesai. Okey, yang dah selesai, yang dah settle jawab, mohon isi kehadiran. Kita sekarang dah 10.30. Dah 10.30, mohon isi kehadiran. 27 orang dah selesai. Okey, isi kehadiran, link cikgu bagi tu Google Form. Okey, setakat ni baru 3 orang yang isi kehadiran, 4 orang. Okey, 6 orang. Okey. Setakat ni ada soalan sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini? Ada soalan tak? Kita belajar basic hari ni. Okey, basic. Okey, ada soalan tak? Okey, 27 orang dah selesai. Ada 2 orang belum. Okey? Tak apa. Teruskan. 74% dapat menjawab dengan betul semua soalan, iaitu 5 soalan, 74%. Okey, tahniah dan terima kasihlah semua. Okey, ada soalan? Tak ada jadi mohon isi kehadiran. Okey, isi kehadiran sekarang. Setakat ni yang dah isi kehadiran 25 orang. 25 orang isi kehadiran. Okey, sekarang 10.31. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu rasa okey. Setakat itu saja. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa next class. Okey, next class. InsyaAllah Google Meet lagi dah. Okey, Google Meet. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey. Dan kita jumpa lagi next class. Bye-bye.